matrix identity dan ada matrix lah. Alright, so kita ada berkali kat luar tu darabkan ke dalam. So obviously korang akan dapat 3, 0, 0, 3. Dan kita nak darabkan dengan benda yang ada dekat sebelah dia. Now, bila kita tengok pakai mata pun kita tahu matrix apa yang akan keluar. So korang dah standby dah matrix apa yang nak keluar. So baris pertama darab laju pertama. So korang mesti nampak 3 akan darab 3. Lepas tu tambah 0. Okey, 3 darab 3 tambah 0. Kalau saya guna bracket lah untuk bagi orang nampak. So tambah 0. Lepas tu baris pertama laju kedua. Saya ulang, baris pertama laju kedua. So 3 darab negatif 2. So negatif 2 darab 3 kita akan tambahkan dengan 0 juga. Dah habis laju, baru saya start dengan baris kat bawah. So baris bawah, baris kedua darab laju pertama. So kita akan dapat 0 tambah 3. Lepas tu baris bawah darab dengan laju sebelah kanan. So korang akan dapat 0 darab negatif 2, 0. 3 darab 5, 15. So tambahkan 0,8 dan atas kiri kita akan dapat 9. Atas kanan kita dapat negatif 6. Bawah kiri dapat 3, bawah kanan 15. So bila tambah, dia jadi mudah sebab tambah tu simple je. Tambah tu kita akan ambil atas kiri tambah atas kiri, atas kanan tambah atas kanan, bawah kiri tambah bawah kiri, bawah kanan tambah bawah kanan. So atas kiri akan jadi 9 tambah 1 iaitu 10. Bawah kiri akan jadi 3 tolak 4 negatif 1. Negatif 6 tambah 0 jadi negatif 6. 15 tambah 8 jadi 23. Okey. Dia tak boleh buka ni. Okey. So dekat sini ada satu teknik yang saya sangat nak share sekarang, iaitu macam mana nak pakai kalkulator. Semua orang takkan, okey, saya nak start dengan kalkulator ni dulu. Semua orang, kalau siapa ada kalkulator ni boleh keluarkan, siapa ada kalkulator yang ni pun boleh keluarkan, siapa ada kalkulator ni pun boleh keluarkan. So keluarkan je kalkulator. So saya nak ajar yang ni, yang paling baru dulu. Okey, so untuk kalkulator paling baru ni, korang kena pergi dekat setup. Okey, pergi dekat setup, sekejap ya. Sekejap, saya hantar anak saya keluar je. Okay. So saya nak pergi dekat option matrix nombor 4 Saya tekan nombor 4. Okay, calculator ni dia bila dia tanya define matrix, dia tanya matrix apa yang nak masukkan. So saya nak masukkan matrix yang ini. Saya nak masukkan matrix ini. Saya nak panggil ni matrix A, ini matrix B, ini matrix C. Okay, saya panggil kiri A, B dengan C. So A adalah 1. So dia tanya matrix A berapa nak masukkan. Kita tahu matrix A tu 2 darab 2. So tekan 2, kolom 2, baris. Okay, so ni matrix A. So tekan 3 untuk masukkan dekat atas kiri, kosong atas kanan, bawah kiri kosong, bawah kanan 3. Alright, dah siap matrix pertama. Saya tekan off dan saya pergi dekat option untuk bagi tahu saya balik sekarang ni baru satu matrix je saya masukkan. Saya nak kena masukkan matrix B pula. So matrix B saya kena define matrix B, tekan 2. So tekan 2 untuk baris dan 2 kolom. Okay, so sekarang ni saya nak masukkan matrix B pula. So 3, negatif 2,
atas kanan, bawah kiri 1, 5. Alright. So, dan saya off. Off ni bukan apa, off ni macam nak patah balik. Lepas tu saya tekan option, nak masukkan satu lagi matrix. Okay, iaitu matrix C. So, saya tekan define dulu sebab saya tak buat pun matrix C lagi. Saya baru nak buat matrix C. Matrix C dia tanya berapa baris, berapa lajur, 2 row, 2 kolom. Masukkan matrix C, 1, 0, -4, 8. So dah siap. Sekarang ni calculator ni dah simpan 3 matrix dalam dia. Now kerja saya apa? Kerja saya kita susun dia. So kita panggil matrix A iaitu D nombor 3, saya tekan option tadi. Panggil matrix A, keluarkan A. Saya suruh dia darab dengan matrix B. Saya panggil nombor matrix B. Okey, iaitu D nombor 4. Lepas tu dah darab tu saya suruh dia tambah. Nak panggil tu kena tekan apa? Tekan option lah. Tekan option, keluarkan matrix C. Nampak? Matrix A darab matrix B tambah matrix C. Dia bagi jawapan terus. 10, -1, -6, 23. Okay. Sama tak? Tengok. Suara tak dengar. Oh, saya tak on microphone. Sorry. Awak tak ada orang nak cakap. Tak apa, ulang lagi sekali. Okay, so saya shift reset semua. Okay, saya start dengan sini dulu. Okay, so calculator ni kalau nak buat, dengar tak suara saya ni? Dengar. Cakap lah tadi. Benar aku cakap lama tadi. Okay. So, mode, tekan mode sampai jumpa matrix. Okay, sampai jumpa EQN, MAT. So, MAT tu adalah mode untuk pakai matrix. So, 2, pilih tekan 2 dan nampak keluar tu maksudnya dia ready nak terima. Now, dekat sini, dekat sini korang kena tekan butang shift. Nampak tak dekat nombor 4 tu ada MAT atas tu. So MAT kena tekan, dia akan tanya, okey, sampai dekat sini DIM tu bermaksud kau nak masukkan berapa matrix apa darab apa. Okey, edit tu maksudnya kalau dah masukkan something nak edit dia. 3 tu maksudnya nak panggil dia keluar. 1 tu nak cari determinant dia, 2 tu nak transpose dia. Okey, saya akan pergi dekat nak cipta sebab saya tak masukkan apa-apa lagi matrix kat dalam ni. Saya pergi 1, calculator ni dia mampu untuk ambil 3 matrix dia. Okay. So, kenapa saya ajar matrix pakai calculator? Sebab kejap lagi saya akan ajar songsang, manual dan juga pakai calculator lah. Sebab tu saya nak ajar pakai calculator sekarang. So, sekarang ni saya tak masukkan apa-apa matrix lagi dalam calculator ni. Saya tekan 1 sebab saya nak masukkan matrix A. Lepas tu dia tanya, okay, kau dah masukkan 1, so apa baris dia? Baris darab lajur. So M tu baris 2. Tekan sama dengan. So N tu dia tanya berapa lajur dia? 2. Tekan 2, tekan sama dengan. So M mat A maksudnya matrix A elemen 1 1, siapa yang ada dekat atas kiri? 3. Siapa yang ada dekat atas kanan? 0. Siapa yang ada dekat bawah kiri pada kedudukan 2 1? 0. Siapa yang ada dekat A? Yang last kali 3 tu. 2 tu. 3. So dah siap. Kita dah masukkan matrix 1 1. Lepas tu tekan butang AC
dan kamu kena tekan lagi sekali shift dan juga butang nombor 4 yang ada perkataan mat. Dia tanya nak buat apa? Oh, nak cipta lagi matrix. Kita dah isi dekat A, B dengan C kosong lagi ni. So kita pilih nombor 2 untuk pilih matrix B, untuk masuk matrix B pula. So matrix B kata berapa baris berapa lajur, nampak kat situ matrix B 2.2, tekan 2 untuk baris, tekan 2 untuk lajur. So matrix B 1, 1, okay, 1, 1, dia tanya siapa dekat alamat 1, 1, 3, masukkan 3. Lepas tu siapa dekat alamat 1, 2, baris 1, lajur 2, negatif 2. Lepas tu 2, 1 siapa? 1. Lepas tu 2, 2 siapa? 5. Okay, dah siap masuk, boleh check. Pakai butang arrow tu, 3 bawah dia 1, 3 kanan dia negatif 2, negatif 2 bawah dia 5, ngam. Tekan AC nak patah balik, tekan shift dan MAT lagi sekali. Tekan butang 4, okay, MAT, nak masukkan matrix ketiga, matrix C. So tekan 3, matrix apa darab apa? 2 darab 2. So 1, 1 siapa? 1. Okay. Dia tanya 1, 2 siapa? Kosong. Tekan kosong, tekan sama dengan. Negatif 4 ada pada kedudukan 2, 1, saya tekan negatif 4. 8 ada dekat kedudukan 2, 2. Okay, sekarang ni semua matrix dah masuk dalam kalkulator ni. So macam mana nak panggil dia keluar supaya buat jalan kerja ni? So pertama sekali tekan butang shift dan 4 lagi sekali. Sampai ni butang nombor 3 ni ada MAT. Sekarang kita nak panggil. Now, MAT, tekan je butang 3 tadi, kamu akan dapat ABC. So ABC ni yang kita isi tadi lah. So kita nak cakap matrix A darab dengan matrix apa? Tekan shift, tekan mat, tekan 3, keluarkan 2 tu, matrix B. Okay, lepas tu tambah, tekan shift, tekan mat. Alright, tekan matrix 3, tekan matrix 3, tekan matrix dan korang akan panggil matrix terakhir. So apa yang saya tulis ni adalah matrix A darab matrix B tambah matrix C. Now, tekan je sama dengan, dia akan bagi jawapan. Nampak aja mat ANS ni mat answer jawapan. So, siapa ada dekat kedudukan 1, 1, 10. Okay. Siapa ada dekat kedudukan 2, 1, negatif 1. Siapa ada dekat kedudukan 1, 2, negatif 6. Siapa ada dekat kedudukan yang terakhir, 2, 3. Okay, ni kalkulator ni. Satu lagi kalkulator, last. Ini boleh. Sekejap, ini tutup. Ini lain. So kalkulator ni macam mana? Siapa yang ada kalkulator ni? So tekan dekat mod. Obviously dekat mod korang ada nampak butang nombor 6. So tekan butang nombor 6 untuk pilih function matrix. Okay, dia terus tanya kau nak pakai sebab kalkulator ni juga dia boleh hanya terima 3 matrix saja. So masukkan A, B, C, tekan A. Now, kalkulator ni dia dah by default dia dah boleh isi sampai 3 darab 3 je. Saya ulang, kalkulator ni hanya boleh paling besar 3 darab 3 je. So kau nak buat apa ni kalkulator kau? So semua 2 darab 2 kan? So pilihlah nombor 5. Nombor 5 sebab nombor 5 tu kata matrix 2 darab 2. So dia dah ultimately cantik lah letak kat situ. Okay. So A adalah masukkan je 3 kat atas kiri, kosong kanan, bawah kiri 3, bawah kanan 3. Now, dah masuk dah ni. Dah tekan enter, tekan off. Lepas tu tekan butang shift, tekan butang matrix. Okay. Tekan butang shift, tekan butang matrix, korang akan dapat ni. Okay, pilihan yang ada. Now, kita nak masukkan matrix B ni. Sebab B tak masuk lagi. So, pilih butang nombor 1 untuk DIM, dimension. Lepas tu dia tanya, masukkan matrix B pula. Okay, so dah masuk matrix B. Sekarang ni dia tanya apa dia punya baris dengan laju. So masukkan 2 darab 2 sebab korang punya B ni 2 darab 2. So pilih nombor 5. B adalah 2 darab 2. So tekan 3 untuk atas kiri, negatif 2 atas kanan, 1 bawah kiri, 5 bawah kanan. Okay, dah siap, dah masuk dah. Dah tekan enter, dah tekan sama dengan, tutup. Tekan shift, tekan matrix sekali dan masukkan dimension untuk matrix C pula. Matrix ketiga, yang C sama juga 5. Untuk dapatkan matrix 2, 2, tekan butang nombor 5.
So dah keluar, masukkan je C. Kosong. Negatif 4. 8. Okey, sekarang ni semua dah masuk dah man. Kita dah ada 3 matrix dalam dia. Saya tekan off untuk orang kata nak, okey, sekarang ni saya tak keluar daripada function matrix lagi ni. Okey, sekarang ni saya nak panggil semua matrix tu dengan cara tekan je nombor dia. So kalkulator ni pelik sikit. So dia kata nak panggil matrix A, tekan butang 3, saya dah panggil. Saya suruh matrix A darab dengan matrix B, iaitu nombor 4. Lepas tu saya suruh tambah dengan matrix C nombor 5. Nampak tu? Lepas tu saya tekan sama dengan, dia terus bagi jawapan dalam bentuk ni. Okey. Cikgu, kenapa kena tahu pakai matrix? Sebabnya nanti bila nombor tu pelik sangat, dia boleh bantu korang nak check jawapan, itu sahaja. Okey, now, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. So, yang ni semua orang faham? Yang kelas quiz ni? Cikgu, boleh tanya tak? Tanya. Macam mana dapat yang 3 dalam kurungan 3 tambah kosong tu? Kenapa dia boleh macam tu? Yang macam yang sebelah negatif 2 dalam kurungan 3 tambah dengan kosong. Kenapa dia boleh macam tu? Saya confuse lah dengan situ. Boleh. So, 3 ni akan darab dengan 3 ni. Sebab saya ambil baris darab laju. So, 3 akan darab 3. Sekejap saya buat tanda baru. So 3 akan darab 3 untuk jadi ni. Lepas tu kosong darab 1 jadi kosong. Apa nombor darab kosong tu jadi kosong. Oh ya, faham. Okay. So itu dia. Lepas tu kalau 3 kosong darab dengan belakang ni macam mana pula? Okay. So kita ada 3 darab negatif 2, lepas tu kosong darab 5. Saya sepatutnya tulislah 3 kat situ. Oh, okay. Faham. Thank you, cikgu. Okay, welcome. Alright. So, kenapa saya ajar kalkulator dulu? Sebab saya nak bagi tahu korang, every time korang buat manual ada cara nak check secara bantuan. So kira macam bukan cheat code lah. So dia bantulah. At least korang buat dah penat-penat dah dapat jawapan. Now, sekarang ni kita dah masuk songsang. Matrix songsang dalam bahasa Inggeris dia inverse matrix. Now, apa itu matrix songsang? Matrix songsang tu adalah lawan kepada sebiji matrix yang ada. So contohnya saya terus bagi buat contoh real. So nombor yang saya ada adalah 3152. So ini matrix 22. So matrix songsang yang akan keluar daripada dia adalah juga matrix 22. Macam mana nak buat? Okay, pertama sekali kamu kena cari dia punya determinant. So benda pertama kena cari adalah determinant. Ayat penuh dia, bahasa penuh dia ini. Tapi biasanya orang matematik akan tulis DET sahajalah. So DET dia adalah 1 per AD tolak BC. So cikgu, apa AD tolak BC tu? Okey, dia bergantung kepada kedudukan. 3 tu saya panggil dia A. 1 tu saya panggil dia B. 5 tu saya panggil dia C. 2 tu saya panggil dia D. So nak cari determinant dia, saya hanya perlu ambil apa yang saya nampak dekat atas tu. So saya kata A dia 3 kan? So 3. D dia berapa? 2. B, boboy dia berapa? 1. C dia 5. So determinant untuk matrix ni adalah 1 per 6 tolak 5, iaitu 1. So nak buat apa dengan determinant ni cikgu? Now, step kedua, kita kena tukar shape. Apa maksud tukar shape? Okay, ni maksud dia. Asalnya kedudukan dia adalah A, B, C, D. Kita tukar kedudukan dia jadi D naik atas, A turun bawah.
B kita negatifkan, C kita negatifkan. So kalau tengok dekat soalan tu, okay, so 3, 1, 5, 2. Dah cari determinant baru kita tukar shape. So 2 naik atas, 3 turun bawah, 1 kita negatifkan, 5 kita negatifkan. Okay, dah ada shape, dah ada determinant. Kerja kita sekarang adalah untuk gabungkan dia. So matrix songsang yang kamu nak cari ni adalah determinant darab dengan shape ataupun matrix yang telah kamu tukar bentuk dia tadi. So determinant dia berapa? 1 kan? So 1 darab 2 negatif 1 negatif 5 3, korang akan dapat benda sama juga, iaitu 2 1 negatif 5 3, iaitu matrix 2 2. Maka kalau korang perasan, original dia adalah 3 1 5 2. Songsang dia jadi 2 negatif 1 negatif 5 negatif 3. So apa yang penting dekat sini? Pertama cari determinant, kedua tukar kedudukan dia. Saya panggil tukar shape. Okey, ada setengah cikgu lain panggil boleh panggil apa saja, saya panggil dia tukar shape, tukar kedudukan dia. So dah jumpa determinant dulu, dah jumpa shape yang baru kamu darabkan determinant ke dalam setiap satu yang ada dekat dalam tu. Dah dapat tu baru siap kamu punya songsang. So kalau saya panggil matrix A adalah 3, 5, 1, 2, maka songsang dia saya kena bagi A negatif 1. Sebab original dia A, maka songsang dia adalah 2 negatif 5 negatif 1, 3. Ya. Okey. Sampai sini siapa ada soalan? Tak ada. Tak ada. Cikgu. Tak ada. Tanya-tanya. Dekat determinan tu, kan 1 per 6 tolak 5. 6 tolak 5 tu pergi mana cikgu? 6 tolak 5 berapa? 1. So 1 per 1 adalah 1. Now, sifat yang paling penting, apa yang korang kena take away kat sini adalah kalau saya tulis A, original. A negatif 1, songsang dia. Now kalau saya nak check, kalau lah saya tak kata, kalau lah saya tak cakap ni A negatif 1, saya kata A. Tolong checkkan matrix bawah tu, dia tu akan jadi, maksudnya saya minta kamu checkkan, kalau dia darab dia ni, mesti ada keluar something, iaitu kalau kita ambil original dia darab dengan songsang dia, kita mesti akan dapat sesuatu yang dipanggil sebagai matrix identity. So ni benda yang sangat kena faham. So ada original dia darab dengan songsang dia akan keluar identity, akan keluar benda yang sama. Okay, now calculator time. So saya start dengan ni. Macam mana nak buat cara calculator cikgu? Okay, cara calculator untuk yang pakai kelas WIS, first kali macam biasa pergi dekat matrix. Now, ada berapa matrix nak masukkan? 1 je. Saya masukkan matrix 1, dia tanya berapa row, berapa kolom, 2 row, 2 kolom. So matrix ni saya panggil dia 3, 1, 5, 2. Saya masukkan 3, saya masukkan 1, saya masukkan 5, saya masukkan 2. Dah siap. Dan sekarang ni saya nak songsangkan dia. Songsang pakai matrix sangat mudah, pakai calculator sangat mudah. So saya hanya perlu panggil dia je, tekan option, panggil dia keluar matrix A, kemudian saya kena tekan butang negatif 1. Saya ulang, saya panggil matrix A keluar dan saya tekan butang negatif 1 dan saya tekan sama dengan. Tu dia bagi directly, nampak? Terus dia bagi jawapan. Dia bagi songsangnya 2 negatif 1
Negatif 5, 3. Okey, saya ulang cara dia. Nak buat songsang kepada matrix A, first kamu kena masukkan dulu. Saya assume kamu dah masukkan matrix A. Saya panggil dia keluar. Saya panggil dia keluar, saya tekan butang negatif 1. Okey, untuk menyatakan saya suruh kalkulator ni, kau cari songsang dia. Dah letak negatif 1 tu, kuasa negatif 1 tu, tekan butang sama dengan terus dia bagi jawapan. Inilah songsang dia kepada matrix yang kamu masukkan tadi. Kalkulator ni tak boleh buat ke cikgu? Kalkulator ni pun boleh buat. So first, sebelum apa-apa hal, saya clearkan dulu. Okay. Now, saya pergi dekat mod, saya tekan matrix. Saya panggil function matrix. Dan dalam saya punya matrix tak ada apa-apa lagi ni. So saya kena masukkan pakai dekat dimension. Saya guna matrix A, saya guna matrix A. Saya tahu ni 2 darab 2. Saya tekan 2, saya tekan sama dengan, saya tekan 2, saya tekan sama dengan. Dia tanya siapa dekat alamat 113. Siapa dekat alamat 121. Siapa dekat ya apa dia? Ayat mula. Lagi sekali. Lagi sekali. Okey, boleh. Apa tu? Okey, first saya akan tekan butang mod sampai saya jumpa perkataan MAT. MAT tu mewakili matrix. So dekat matrix ni, macam mana nak pilih dia? Saya kena tekan butang nombor 2. So saya pun tekan butang nombor 2. Dah masuk function matrix. Bila dah masuk function matrix, tak ada apa keluar tapi ada simbol MAT dekat atas tu. Yang mana ini dah menandakan, okay, korang dah dalam function matrix. Now, baru je masuk, tak isi apa-apa lagi. So kita kena masukkan matrix. Macam mana nak masukkan matrix? Kita kena tekan butang shift sampai nampak huruf S dekat atas kiri. Lepas tu turun bawah, pergi dekat butang 4. Sebab butang 4 tu ada perkataan MAT. Saya tekan butang nombor 4, maka terkeluarlah option yang mana dia tanya DIM. Tekan butang 1 untuk masuk dan untuk masukkan matrix. Tekan butang 2 untuk edit matrix. Tekan butang 3 untuk panggil matrix tu keluar untuk buat kiraan. Tekan bila tekan arrow sebelah kanan, kamu akan nampak DET. DET tu maksudnya dia boleh tolong cari determinant dengan mudah. Transpose tu kamu akan belajar nanti. Tak pakai lagi lah ni. Matrix nanti akan belajar. Sekarang tak pakai lagi. So sekarang ni saya tak masukkan apa-apa matrix, saya nak masukkan matrix. So saya kena pilih butang 1 dan dia tanya, kau nak masukkan matrix mana? A, B ke C? Saya faham melalui sini ada 3 je kat matrix calculator ni boleh handle. So saya pilih lah, aku nak masukkan A lah. So saya pilih 1. So dia tanya matrix A tu apa, berapa laju, berapa baris. Berapa baris, berapa laju. So 2 baris, M tu mewakili baris. Saya ulang. M mewakili baris ataupun row, saya tekan 2. Saya tekan sama dengan. Lepas tu dia tanya nenek pula, N berapa baris, ni berapa laju dia. So dia dah tanya baris tadi, sekarang tanya laju. So 2 baris 2 laju. Lepas tu dia keluar matrix A11. Dia suruh masukkan nombor ataupun elemen yang berada di kedudukan 1, 1. Siapa yang ada dekat 1, 1, kita ada 3 tu. So masukkan 3. Dah tekan 3, kena tekan sama dengan, dah masuk dah. Calculator dah register. So dia tanya dekat A12 pula. A12 siapa? Kita ada dekat nombor 1. Tekan butang 1 sebab nak masukkan ni, 1 ni. Tekan sama dengan. Okay. Now, bila dah masuk je, dia terus bagi benda lain. Dia tanya benda lain pula. So dia tanya, siapa yang ada dekat kedudukan 21? 5. 5 ada dekat kedudukan 21. So ambil 5, tekan nombor 5 dan tekan sama dengan. Last kali kita ada nombor 2 dekat kedudukan 22. So tekan je nombor 2 dan tekan sama dengan. So katalah korang dah masuk dan tak yakin nak tengok. So boleh guna arrow ni nak check. So kita ada dekat kedudukan 11, siapa? 3, ngam. So
Sebelah kanan 3 siapa? 1, ngam. Bawah 1 siapa? 2, ngam. Sebelah kiri 2 siapa? 5, ngam. Sebelah atas 5 siapa? Mesti 3, ngam. So dah masuklah matrix A tu dengan cantik. Saya tekan off. Saya tekan off. Bukan kerana nak padam dia, tak ada. Sebab saya nak panggil dia keluar. Tadi tu saya masukkan, sekarang ni saya nak panggil dia keluar. Saya tekan butang shift, okay. Saya tekan butang 4 untuk MAT sebab ada perkataan MAT tu. Dah dekat sini kita tak payah, kita bukan nak masukkan lagi kita nak panggil dia keluar untuk buat kiraan. So mestilah kita pilih nombor 3 sebab nak panggil matrix keluar. Dia tanya matrix apa yang kau nak panggil. Kita tadi masukkan matrix A. So kita tekanlah butang 1. So keluarlah matrix A. Lepas tu nak buat apa dengan matrix A ni? Tekan butang X kuasa negatif 1. Korang tak boleh buat macam ni tak boleh buat macam ni. Macam ni takkan jadi. Kena tekan butang ni. Dekat bawah mod tu ada butang X kuasa negatif 1. Kena tekan butang tu. Dah tekan butang tu, tekan sama dengan, terus dia bagi jawapan. Dia cakap jawapan yang kamu cari ada kedudukan yang berada di kedudukan satu adalah 2. Betul, satu adalah 2, songsang dia. Bawah 1 mesti negatif 5, betul. Sebelah kanan adalah 3, betul. Sebelah atas adalah negatif 1, songsang dia, ngam. Dah jumpa. Cikgu nak cek determinant dia, boleh? Boleh. So untuk nak cek determinant dia, kamu kena pergi dekat shift. Kamu kena panggil function determinant keluar, tekan kanan, tekan 1. Nampak? Keluar di ET. Lepas tu kamu panggil matrix 3, matrix A tu keluar. Ni apa ni? Kamu minta determinant kepada matrix A. Tekan sama dengan, keluar jawapan. 1 determinant dia. Cikgu, soalan ni senang lah. Kenapa kena pakai calculator? Nanti bila korang masuk pecahan, korang akan tahulah kenapa. Next, kalkulator terakhir. Ada tak orang pakai kalkulator ni ke saya tak payah nak explain? Ada orang pakai kalkulator ni tak? Ada. Ada Okay. saya. Okay. So, macam mana nak masukkan dulu atau nak pergi kepada function matrix adalah kena pergi dekat mod. Tekan mod, korang akan dijamu dengan banyak function. Ini je function yang ada dalam kalkulator ni. Pilih nombor 6 untuk matrix. Dan immediately ditanya, okay kau nak masukkan matrix mana? A, B, C. Tadi dulu saya masukkan A, sekarang ni saya sengaja nak pakai matrix B. Boleh tak? Boleh. Sengaja nak pakai C, boleh. Nak pakai A pun boleh, tak ada masalah. So, ada tanya apa-apa? Tak ada, okay. Tak ada. So, saya nak masukkan matrix 1, saya nak masuk dekat matrix A, saya kena tekan butang 1, saya tekan butang 1. Dia tanya apa matrix dia? 2 dah 2, kita tahu 2 dah 2 kan? So, masukkan, kena tekan butang nombor 5, so tekan butang nombor 5. So, dia dah tanya dari dalam bentuk gambar, so masukkan je lah. So, A dia adalah 3152, so 3, 1, 5, 2. Okay, so dah masuk dah ni. Tekan je enter nak memastikan korang dah masukkan. Lepas tu off, maksudnya AC tu sementara. Lepas tu tekan butang shift nak buat option lain. So sekarang ni kau nak pakai matrix A tau. So kau kena tekan butang 3 nak panggil dia keluar. So panggil matrix A keluar, lepas tu kena tekan butang X negatif 1 tu. Tekan butang yang sama dekat bawah mod juga. Okay. Tekan sama dengan, dia bagi jawapan. 2, negatif 1, negatif 5, 3. Okay. Alright. Dah tak ada apa. So sekarang ni kita nak buat orang kata apa macam speed exercise sama-sama. So matrix pertama saya, semua ni saya nak kamu cari songsang dia. Nak pakai calculator boleh, nak pakai manual pun boleh. Saya terus akan tolong buat jawapan dia. Cuba try terus, jangan tunggu saya.
Kalau nak bagi nama lah, saya nak bagi nama. Saya nak bagi atas sekali nama dia A, saya nak bagi ni nama dia B. Saya nak bagi nama dia ni C, saya nak bagi nama yang bawah sekali Donkey. So saya nak A Songsang, itu yang saya nak. Apa? B Songsang apa? C Songsang apa? Siapa dapat jawapan boleh sebut je. Ada soalan tak? Nak tanya sementara ada orang tengah buat tak ada buat. Cikgu, saya ada soalan. Boleh tak cikgu ulang balik yang bahagian determine tu? Determine je. Cara nak guna kalkulator FX 570 tu. Boleh? Yang ni Yang tu. Okay. So sekarang ni saya tak keluar daripada function dia. Bab panggil dia tak ada masalah kan? Panggil dia keluar tak ada masalah kan? Okay, so macam mana nak cari determine dia? Kamu kena tekan butang shift matrix, tekan sebelah kanan. Dia ada function kiri kanan tu. So nak cari determine dekat sini, kamu kena pergi dekat DET. So nak pilih DET tu kena pergi butang 1, tekan butang 1. Kemudian dah keluarkan DET, baru kamu panggil function apa yang kamu nak cari determine tu. DET MAT A, matrix A. Cari determinant untuk matrix A. Dah susun macam ni baru tekan sama dengan dia bagi determinant dia sama dengan 1. Cikgu jap. Tanya. Macam mana cikgu ambil balik yang mat A tu? Saya Okay. tak dapat tangkap yang tu. First saya kena keluarkan determinant dulu kan. Determinant dah ada. Lepas tu macam mana nak panggil MAT tu kena tekan butang shift. Dah tekan butang shift, pergi dekat nombor 4. Tekan lagi sekali. Dan kita nak panggil matrix A ni, so kena tekan butang 3. A adalah 1, so tekan 1. Tu keluar matrix A. Okay. Okay, dapat dah. Alright. Cikgu saya nak pakai kalkulator semua, boleh? Tak ada masalah. Cikgu saya nak guna manual semualah, boleh. Tahu dulu lagi bagus. Cikgu lagi satu. Lepas tu, boleh tak cikgu terangkan yang X negatif 1 tu? Kenapa nak kena tekan X negatif 1? Yang mana ni? Ini? Yep. Okay, so kenapa kena tekan ni? So X negatif 1 ni, dia kalau korang macam biasa kan, kalau korang ada kuasa pelik-pelik, korang pakai butang ni kan. Butang ni pun tak salah. Tapi untuk function ni, kalkulator ni dia faham, kalau kau letak macam ni maksudnya 1/3, 3 negatif 1, kuasa negatif 1. Negatif 1 ni mewakili kuasa negatif 1. So, kenapa kena pakai tu? Sekejap saya buat matrix A, rasanya tak boleh. Kuasa negatif 1, tak boleh. Kalkulator ni tak boleh terima. Kalkulator biasa 570 ni tak boleh terima nak pakai negatif 1. So kau kena pakai negatif 1 daripada kau tak boleh cipta negatif 1 tu, kau kena pakai apa yang ada daripada kalkulator. So nak buat songsang dia, kena ambil matrix A, keluarkan, letak negatif 1, baru dapat jawapan. Macam tu. Lepas tu kalau kita guna nombor lain, macam mana? Masuk nombor lain tu apa? Masukkan nombor lain. Contoh determine. Okay. Masukkan nombor lain. So contoh saya buat untuk A. Saya buat A Saya buat A. Sekarang ni saya ada something dekat dalam ni. Jangan simpan. Clearkan dulu. Kena clearkan dulu. Now, dah clear. Pergi balik dekat matrix. Pergi dekat function matrix. Dah keluar MAT. Shift MAT. So, dimension. Kenapa kena pergi dimension? Sebab
nak masukkan yang baru. So ini saya panggil A. So saya masukkan dekat A. Dia tanya matrik siapa? 2 darab 2. So 2 baris darab 2 lajur. Okey, siapa dekat 1 1? C2. Siapa dekat 1 2? Negatif 3. Siapa dekat 2 1? Negatif 1. Siapa dekat 2 2? Tu 2 tu. Okey, saya dah masukkan semua, saya check. Siapa kat 1 1? 2. Sebelah kanan dia siapa? Negatif 3. Bawah dia siapa? 2. Sebelah kiri dia siapa? Negatif 1. Atas dia siapa? 2. Ngam. Guna arrow ni nak gerak nak gerak-gerakkan dia. Okey, dah masuk, relax. Now saya panggil matris A keluar. Shift 4 3. A. A adalah 1. Saya keluarkan 1. Tekan 1 untuk keluarkan matris A, saya tekan songsang. Simbol inverse tu. Simbol negatif 1. Dia terus bagi jawapan. So dengan cara ni saya boleh dapat, saya tahu dia adalah 2, atas kanan 2, sebelah kanan dia siapa? 3. Sebelah kanan dia 3. Sebelah bawah dia siapa? 2. Sebelah kiri dia siapa? 1. Itulah songsang dia. Dengan pakai kalkulator. Kalau cara kalkulator lain saya harap semua orang boleh. Saya assume semua orang okey bila korang tak bertanya. Dan kalau cara manual dia macam mana cikgu? So kalau buat manual, saya suka orang tahu dua-dua cara, waktu saya ajar dua-dua. Jangan anggap ada satu cara lebih baik daripada cara lain, tak ada. Dua-dua kena tahu. Tahu dua-dua, chances korang score sangat tinggi. Okay, so cara manual untuk A macam mana cikgu? Macam saya cakap, first step, kena cari determinant dulu. Determinant adalah 1 per ayam jumpa dengan donkey tolak boboi. Lepas tu ayam dia berapa? Ayam dia 2. Donkey dia 2. So 2 darab 2. Tolak boboi dia berapa? Boboi dia negatif 3. Negatif 3. Dia punya cacing negatif 1. So dekat sini kena hati-hati sebab apa? Korang ada banyak negatif ni. So dah jumpa dia punya determinant. So kita ada 4. Okay. Bila negatif 3 darab negatif 1 dia akan jadi positif 3. So automatically dia akan jadi macam ni. So 1 per 1 determinant dia. So tanpa korang sakit kepala korang tahu determinant dia adalah 1. So kena cari shape pula. Tukar kedudukan. Ingat kedudukan dia adalah D naik atas, dia tukar tempat, DA tukar tempat. Negatifkan B, negatifkan C. So kalau saya letak sebelah-sebelah, A naik atas sama je. So 3, 1. Satu jawapan dia. Okay, soalan. Siapa dapat B ya? Siapa dapat B ya? Saya. Saya dapat 4. Negatif 1, Negatif 1. Negatif 7. negatif 2. 2. Lagi? Yang tu 1, 1. Negatif 2. negatif 2, 3 per 4, 3 per 4. negatif 5 per 4. Negatif 1. 5 ke? Tak apa, jangan risau. Saya akan buat. So kat mana soalan tu saya rasa macam dia akan susah, saya akan tolong, jangan risau. So next, 3 per Janik. 2, 3 per negatif 1, 5 per 2, negatif 2. Negatif 2. Alright. So, saya nak padam yang ni. First thing first, saya buat yang donkey dulu. So, determinant, ni saya buat donkey punya So, determinant untuk donkey adalah 1 per ayam dan ayam donkey tolak boboi cacing. So, ayam dia 4. Jadi kita akan darab dengan negatif 3. Tolak. Okey. Negatif 2 yang akan didarabkan dengan 5. So determinant dia adalah 1 per negatif 12 yang perlu ditolak dengan negatif 10. So dekat sini korang nampak
bila ada negatif, jangan potong lagi, susun je dulu. So kau dah nampak kat sini ada negatif-negatif, dia akan jumpa jadi positif. So negatif 12 akan tambah dengan 10. Apa jadi bila negatif 12 tambah 10 akan jadi negatif 1/2. Cikgu negatif dah letak mana? Saya selalu tak tahu negatif letak mana. Kalau letak kat atas pun sama, letak kat tengah pun sama, letak kat bawah pun sama. Saya ulang, letak kat atas pun sama, letak dekat depan pun sama, letak kat bawah pun sama. Orang tak buat letak kat belakang je. Kat belakang tu maksudnya dia nak tolak something. Dekat atas, belakang satu tak boleh, belakang dua tak boleh, bawah tak boleh, atas tak boleh. Depan je. Depan, tengah, depan dua. Cukup. Nak letak atas boleh? Boleh. Tak bawah boleh? Boleh. Biasanya kalau kita tahu ada satu je, kita letak kat depan ni. Menandakan dia negatif 1/2. So determinant dah jumpa, shape kena tukar. Shape asal dia 4 dekat atas, 3 kat bawah. Swap tempat dia. Lepas tu negatifkan 2 dengan 5 tu, so jadi 2 negatif 5. Letak determinant kat depan, ready nak darabkan ke dalam. So bila dah darab dia akan jadi, okay, negatif setengah darab negatif 3. Obviously dia akan jadi positif, so dia akan jadi 3/2. Negatif setengah darab 2, dia akan jadi 1 ataupun negatif 1. Ini darab ini akan jadi 5/2. Ini darab ini akan jadi negatif 2. Ngam? Soalan? Tak ada. Okay. Now, so semua orang dah pandai guna cari songsang dia. Saya nak ajar kenapa korang kena tahu pasal songsang. Biasa masa dulu, masa korang start, start belajar masa form 1 ke dah introduce ni. Kalau nampak benda ni, boleh tak saya selesaikan? Sebut je, saya bukan barang pun. Tak boleh ke? Boleh. Boleh sir. ID boleh. Boleh. Rasanya boleh, kenapa? Apa yang boleh buat Guna pemfaktoran dan perkembangan. Operasi dia sama. Tak kena. Sebab apa? Apa beza? Ya ni soalan, saya nak bagi korang faham konsep dulu. Apa beza X tambah X sama dengan 4? Saya minta cari X. Boleh tak selesaikan? Tak boleh. Boleh tak ni? Boleh. 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 Ada satu X. Tambah satu lagi X jadi 2X. So nak cari X, 4 bahagi 2. 2. 4 bahagi 2. Good. Ya. 4 bahagi 2. So X adalah 2. Now, tengok kat sini. Apa jadi kalau saya buat macam ni? Boleh tak saya selesaikan dia? Boleh. Boleh. Boleh tak selesaikan dia? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia lain penyebut. Boleh ubah lain. Dia ada Good. dia boleh Ada ID. dua, betul. Boleh ubah. Keyword dia, pemboleh ubah dia ada 2. Bahasa saya mengajar ada 2 huruf, ada 2 unknown. So kalau ada 2 unknown, macam mana nak buat? Sebab kamu hanya boleh menyelesaikan equation kalau ada satu unknown, satu jenis. Macam tadi yang warna putih ni, ada X, ada X. Boleh cantum, boleh susun, boleh tinggalkan X sorang-sorang sebelah kiri, dapatlah jawapan. Tapi kalau macam ni, takkan nak main teka-teka. Oh mungkin X1 ni 3, mungkin ni 0 ni 4, mungkin juga ni 1 ni 3, mungkin juga ni 0 ni 4, atau mungkin sini 8 ni negatif 4. Faham tak? Kena main teka-teka, itu kita tak nak. Jangan teka. So, sampai je satu tahap yang korang dah faham sekarang, kenapa kalau ada 2 huruf tak boleh selesaikan, maka korang diajar kalau nak selesaikan benda yang ada 2 huruf berbeza, kena ada satu lagi equation yang mana ada huruf yang sama. huruf yang sama. Yang atas saya panggil persamaan A, yang bawah saya panggil persamaan B. So, Cikgu, ya, nak tanya, tanya. X tambah X tu sama dengan 4 tu macam mana dapat? Okey,
1x tambah 1x jadi 2x. So 2x adalah 4. X tu kita guna sekejap je. Sebab apa? Dia masa korang belajar darjah 6 tu, dia macam kotak kosong. Dan kebetulan benda tu adalah benda yang sama, mesti sama. Sebab apa? Macam mana saya tahu sama? Sebab sebelah kiri X, sebelah kanan X. So dua-dua tu mesti sama nilai dia. So kalau sama nilai dia, saya cantumkan lah. So 1x tambah 1x jadi 2x. Saya nak X sahaja. Dengan nak dapatkan X sahaja, mathematically macam mana nak hilangkan 2 dekat sebelah kiri tu? Saya kena bahagi 2. Bila saya kacau sebelah kiri dengan bahagi 2, sebelah kanan pun kena bahagi 2. Sebab tu sebelah kiri tinggal X sahaja. Sebelah kanan dapatlah 2. Biasa korang diajar hantar-hantar. Tapi inilah matematik di sebalik hantar-hantar tu. Okay? Sebab apa sebelah kiri boleh diselesaikan? Sebab hanya ada satu huruf iaitu X. Malangnya, kalau nak selesaikan benda yang equation yang ada 2 huruf, tadi ni tak ada. Tadi ni tak ada kan? So, macam nak selesaikan dia? Kena cari satu lagi function yang ada 2 huruf. Dan apa yang kita nak buat kat sini dengan matrix cikgu? Dekat sini kita akan pakai matrix yang korang belajar tadi. Okay. So, sekejap saya zoom up sikit. So dah faham apa beza dia bila ada satu huruf, bila ada 2 huruf? Ya, faham. Okay. So, sekarang ni kita nak pakai matrix, selesaikan dia. Saya tak pakai cara persamaan serentak. Saya nak pakai matrix sahaja untuk menyelesaikan masalah ni. So, untuk decompose dia, tukar jadi bentuk matrix. Okay, ini dia punya bentuk asas. Saya tengok apa nombor kat depan ni, apa nombor kat depan ni, apa nombor kat depan ni, apa nombor kat depan ni. Disebabkan tak ada nombor, kita boleh panggil dia satu. So, matrix yang terkeluar daripada korang susun ni mesti sama Kalau sini X, sini mesti X. Kau jangan letak Y lepas tu kau ambil dia keluar, tak boleh. Dia mesti sebaris X. So X sebelah X paling kiri, Y tengah-tengah. So 1, 1, 1, 2 kau keluarkan matrix dia. Lepas tu dekat sini kita akan letak, okay ni biasa orang akan ajar letak yang paling kiri dulu. Paling kiri siapa? X. Lepas tu baru Y, susun. Dan apa hasil dia? Hasil dia adalah 4 dengan 10. Okay. Now, kita akan anggap dan kita akan hilangkan matrix dekat sebelah kiri tu dengan cara kalau saya panggil ini A, saya akan letak satu matrix songsang A dekat sebelah kiri ni. Supaya bila A jumpa songsang akan dapat apa? Dapat identiti balik kan? Dalam arti kata lain, dia akan hilang. Benda yang sama juga saya apply. Tadi dekat sebelah kiri ni, saya letak songsang A dekat sebelah kiri. Maka saya juga kena letak songsang A dekat sebelah kiri. Maka apa yang tertinggal di sebelah kiri hanyalah XY, matrix XY. Dan kalau saya selesaikan sebelah kanan tu, so apa songsang A? Kalau saya pakai calculator, saya masukkan cepat-cepat. So shift, matrix, dimension, matrix 1, 2, 2. Alamak silap. Shift, matrix, dimensions, A. Masukkan 1, 1, 1, 2. Okay, ni matrix A ya. Ini matrix A. Saya dah masukkan. Saya nak cari songsang dia sahaja. So, saya keluarkan matrix A. Saya tekan ni. Saya dapat dia punya songsang. Songsangnya adalah 2, negatif 1, negatif 1, 1. So, 2, negatif 1, negatif 1, 1. Nampak? 2, negatif 1, negatif 1, 1. Bila songsang jumpa original, hilang dia dekat sebelah kiri. Tinggallah XY warna putih tu. Tapi dekat sebelah kanan ni kita ada matrix songsang dia yang berukuran 2 darab 2. Yang sebelah kanan tu 2 darab 1. So, bila dah sama tengah-tengah tu, apa yang akan terkeluar? Yang akan terkeluar adalah matrix 2 darab 1.
2 baris 1 laju. So dekat sini kalau saya buat manual, okay, saya akan ambil baris darabkan dengan laju. So 2 darab 4 tambah, saya padam dulu. So 2 darab 4 tambah 10 darab negatif 1. Lepas tu saya buat baris bawah pula dengan laju yang sama. So negatif 1 darab 4 tambah 10 darab 1. So X dengan Y yang saya nak cari selama ni adalah selesaikan bahagian atas tu. So korang akan dapat 6 dengan negatif 10. So 6 jumpa atau tolak 10 akan dapat negatif 4. Yang bawah tu kita akan dapat negatif 4 tambah 10. So 10 tambah negatif 4 adalah 6. So jawapannya apa? X adalah negatif 4, Y adalah 6. Ya. 4 darab 2 bukan 8 ke? Oh betul, siut 8. Ni nama dia apa? Bercakap tapi tak sedar. So 8 tolak 2 negatif 2. Thank you betulkan saya. Terima kasih. Okay, good. Thank you. Good eyes. Cikgu, kalau nak pakai calculator ni, macam mana cikgu? Okay. So saya start dari sini. Engkau dah ada matrix answer kan? So benda yang tak ada lagi 4, 10 ni, matrix 2 darab 1 ni. So kita dah ada matrix A, kita boleh songsangkan dia anytime. Dan kita kena cari adalah matrix 2 darab 1 kat sebelah kanan ni. Nak kena masukkan. So sekarang ni saya nak masukkan matrix kat sebelah kanan tu, saya panggil dia matrix B yang sebelah kanan ni, 4, 10 ni. So saya letak nombor 4, sekejap, saya tak masukkan lagi. Tekan dimension untuk masukkan B. Ini matrix berapa? 2 darab 1. Saya pilih butang nombor 6. Tu 21. Saya masukkan 4 dekat atas, 10 dekat bawah. Dah masuk dah ni. Tekan je butang sama dengan banyak kali dan off. Now, ingat kita nak guna songsang A darabkan dengan matrix B. So saya panggil A dulu keluar. Saya songsangkan dia. Lepas tu saya suruh dia darab dengan matrix B. Matrix B. 4. Saya tekan sama dengan dapat jawapan. Yang atas negatif 2, yang bawah 6. Sama je. Okey. Soalan? Cikgu, Ya. dia tak boleh tak guna kalkulator yang warna kelabu tu? Ini? Lagi satu yang warna kelabu, dia warna full kelabu. Ni? Ya. Boleh saya ajar. Boleh pakai ni. Semua kereta boleh. Okay. Sekejap saya clear dulu. Alright, so saya tak ada apa-apa dalam kereta ni sekarang, kosong. Korang pun kena clearkan juga. First thing first, pergi dekat matrix, butang nombor 4. Dia suruh define dulu masuk. Define ni masukkan. So saya pilih butang 1 sebab saya nak pakai matrix A. Dia tanya berapa row? 2. Berapa kolom? 2. Masukkan 1, 1, 1, negatif 2. So 1, 1, 1, negatif 2 pula. 2 je Okay, dah masuk dah tu, dah cantik dah kena. Tekan je sama dengan banyak kali nak make sure dia masuk. Dah okay, tekan off. Now, kita tahu matrix yang satu lagi kena buat kat belakang ni, 4, 10 ni. So masukkan juga. So tekan butang option. Tekan butang 1 untuk masukkan matrix 2 dan matrix yang kedua iaitu matrix B. So kalkulator ni dia special sikit sebab dia boleh tahan, dia boleh terima 4 matrix paling banyak. So masukkan matrix B, saya tekan butang nombor 2. Dia tanya berapa row? 2 row, tekan 2. Berapa kolom? 1. Lepas tu keluar 2, 1. So masukkan atas 4, masukkan bawah 10. Tekan banyak kali supaya calculator register, tekan off. Off tu maksudnya AC tu lah, AC tu. Dah tekan tu, sekarang ni kita nak susun je. So first tekan butang option. Kita akan songsangkan A untuk darab dengan B. So panggil matrix A keluar dulu. Lepas tu songsangkan dia dekat sini butang ni. Lepas tu suruh dia darab matrix B. Nak keluar panggil matrix B kena tekan butang OPTN ataupun option.
tekan butang nombor 4 sebab matrix B dekat nombor 4. Dah siap dah siap, baru tekan sama dengan. Hope dia bagi jawapan terus. Negatif 2, 6. Okey. Cikgu Soalan? kalau yang FX 570 pula. Lupa siap. Okay. So ni matrix saya clearkan dulu. Katalah saya macam korang kan, semua tengah clear, tak ada apa-apa. Tekan mod sampai jumpa butang nombor 2 yang menunjukkan matrix, tekan butang nombor 2. Dah masuk dah ni function matrix. So matrix ni dalam calculator ni tak ada matrix apa-apa lagi. So kena masukkan dulu matrix A. So panggil butang S, tekan butang S untuk shift. Pergi dekat butang nombor 4 untuk MAT, maka dia keluar dim ataupun dimension, edit atau MAT. So kau tak ada apa-apa matrix lagi ni, kosong lagi. So kosong lagi kena pergi dim sebab nak masukkan. Tekan butang 1. Calculator ni dia hanya boleh terima 3 sahaja matrix. So tekan butang 1 untuk masukkan matrix A. So matrix A hanya boleh terima, saya tak rasa 4 dan 4 kot, tapi matrix A yang kamu ada ni sebenarnya 2 dan 2 je. So 2 dah 2, so tekan M tu baris. So tekan 2, tekan sama dengan, tekan 2, tekan sama dengan. So dah masuk 2 dah 2. So dia tanya siapa dekat kedudukan 1, 1. Tu 1, masuk je 1. Siapa dekat 1, 2. Tu 1, masuk 1. Siapa dekat 2, 1. Tu 1 tu, masuk 1. Tekan sama dengan. Lepas tu siapa last sekali tu? 2. So tekan 2, tekan sama dengan. So nak check boleh gerak-gerak macam tu sebab screen tak besar. So gerak-gerakkan je check. So dah puas hati, tekan AC. Kemudian kita kena masukkan satu lagi matrix B pula. So tekan butang shift, tekan butang 4. Tekan butang 1 untuk dim sebab kita dah masukkan matrix B pula. Okay, tekan 2. So matrix B ni dia ada 2 baris 1 laju. So M tu baris 2 baris. Tekan butang sama dengan. N tu laju. So laju 1. Tekan 1. Tekan sama dengan. So matrix B siapa dekat atas 1, 1. So 4. Tekan 4 tekan sama dengan. Siapa dekat 2, 1 bawah baris 2 laju 1. 10. Now dah masuk matrix A dengan matrix B, ngam. Tekan AC dan kita akan susun dia. So nak panggil matrix A adalah dengan shift 4, keluar option ni. Lepas tu MAT tu mewakili matrix apa kamu nak panggil lah. So tekan butang 3, dia tulis A, B, C. So kamu boleh panggil A, kamu boleh panggil matrix B, kamu boleh panggil matrix C. So matrix A adalah 1. Tekan 1. Ingat matrix A kamu perlu songsangkan dia untuk darab dengan matrix B. So tekan butang songsang. Tekan butang darab. Nak panggil matrix B kena tekan shift dengan 4 lagi sekali. Dan tekan 3. Dan kamu ada pilihan untuk panggil matrix B. Tekan butang 2. So dah siap. Matrix A songsang yang perlu didarabkan dengan matrix B. Ini dia. Okay, matrix A songsang darab dengan matrix B, tekan sama dengan. Dia bagi jawapan yang sebelah atas adalah negatif 2, yang sebelah bawah adalah 6. Okay. Now cikgu, kenapa cikgu sangat nak mengajar ni? Sebab dia akan bantu korang punya pemahaman lah, itu saja. Okay, ada apa soalan lain? Tak ada cikgu. Okay, saya akan tanya-tanya. Dalam buku teks kan dia guna determine tu that tu kan. Kenapa cikgu tak guna? Contoh pengiraan untuk soalan ni. Betul? Kalau nak cari DET, macam saya kena check satu-satu. DET dia adalah determinant dia. Kenapa saya tak guna determinant untuk soalan ni? Sebab saya tadi guna calculator nak check songsang terus. Saya tak check determinant langsung.
Determinant tu kamu perlu untuk didarabkan dengan shape tu tadi. Kalkulator dalam buku teks cakap, oh kena cari determinant lepas tu baru darab dengan songsang. Tak payah. Ada cara senang. Nak songsangkan dia, panggil matrix tu keluar. Matrix A, tekan butang negatif 1 ni dekat bawah ni. Nampak dia negatif 1. Panggil dia, tekan butang tu, tekan sama dengan. Dah terus songsang. Tak payah darab determinant dah. Tapi kena tahu determinant tu apa. Okay? Faham. Okey cikgu. Okay. Kita start kelas pukul apa lah? 4:53. Okay, thank you. Now saya akan share soalan dekat dalam apa nama? Group. So boleh try. Dan saya akan juga share soalan bertulis, soalan kertas 2 dekat group. Saya minta korang try. Minggu depan, first thing first, saya akan bincang semua ni. Saya akan share jawapan juga untuk siapa yang buat dan saya akan bincang jalan kerja dia lah. So, okay. Ada soalan lain? Saya nak ajar tu je. Simple je ini ajar. Tak ada apa susah-susah. Faham tak so far? Faham. Cikgu, faham sangat cikgu. InsyaAllah. Alright, good. So, kat sekolah biasanya dia orang tak tekankan pakai kalkulator, tapi pada saya personally sebagai tutor, saya ajar semua cara. Terpulang kat budak tu nak pakai yang mana. Tapi kalau dia suruh guna cara matrix, maka banyak. Kau pakai kalkulator, daripada 5 maka dapat 2. Jangan nangis lah. Tu je. Cikgu, Okay. Tanya. nak tengok yang ABCD tadi. Ini. Sekejap Okey, thank you cikgu. Okay. Itu saja kelas saya. Siapa yang nak leave boleh leave. Minggu depan, sebelum masuk kelas, try dulu soalan-soalan. Make sure ada soalan untuk saya.